Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam kelas matematik tambahan tingkatan 5. Okey, kita akan membuat perbincangan dalam latihan di dalam buku teks, di mana semalam kerja yang saya bagi adalah daripada latihan Kendiri 2.12, soalan 1A, 1D, 2C, 2D dan latihan Kendiri 2.13, soalan 2, 3 dan 4. Okey, sekali lagi saya nak terangkan sekiranya terdapat kesilapan dalam penulisan atau percakapan, kalau kamu ada rasa apa-apa nak bertanya, terus onkan mic dan tanya . Okey, kita terus ke soalan 2.12, soalan 1A. Okey, kita baca betul-betul soalan ni. Okey, di mana? Okey, bagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y, jika kadar perubahan. Okey, dengar je kadar perubahan X. Okey, ini dia punya nilai dan kadar perubahan Y. Jadi apa-apa pun, untuk soalan bahagian kadar, kita kena pandai keluarkan maklumat daripada bentuk ayat, keluarkan kepada bentuk simbol. Kadar tu bermaksud mesti DT. Kadar tu bermaksud mesti DT. Okey, DT, kadar. Okey, tetapi kalau dia kata kadar X, maksudnya dx dt. Macam tu. Okey, jadi bila keluarkan maklumat, oh dia kata dx dt ialah 2. Jadi letaklah 2. Okey. Lepas tu soalan dia suruh cari kadar perubahan Y. Kadar. Oh, Y punya kadar. Maksudnya dy dt. Macam tu. Jadi dia suruh cari, jadi kita nak cari. Ini dia. Okey. Jadi apa yang kita nak cari, kita keluarkan kepada bentuk formula, iaitu formula berantai. Okey, jadi formula berantai yang kita nak buat macam ni. Apa yang kita nak cari, kita tulis dulu dy dt. Lepas tu kita buat tapak. Cikgu suka buat tapak dulu macam ni. Okey, yang dy yang atas pergi ke kiri, yang dt pergi ke bawah kanan. Jadi siapakah yang memenuhi ruang di sini? Okey, yang memenuhi ruang di sini adalah, okey, kita tengok maklumat dia. Maklumat yang kita dapat mula-mula tadi di atas. Okey, tengok dt dekat bawah. Oh, dt kat bawah bermaksud atas ni adalah dx. Kuning, tempat kuning ni sama je. Salin balik. Jadi itulah formula kita. Jadi kita nak cari dy dx dan kita dah dapat dx dt. Okey, kat sini contoh ya. Okey, cikgu nak cari dy dx, darabkan dx dt dah ada. Jadi kita nak isi tempat kosong. Okey, tetapi y dia dah bagi kat sini. 3x kuasa 2 tolak 4. Okey, bila daripada y kita dah boleh cari dy dx. Jadi dengan hati-hati kita cari dy dx adalah 6x. Okey, tetapi dia kata bila x sama dengan 1/2, jadi kita teruskan ganti 1/2, kita akan dapat 3. Jadi di sinilah kita masukkan. Okey, kita terus masukkan di dalam formula kat sini. Okey, jadi kita dapatlah 3, hasilnya adalah 6. Okey, ada soalan? Tak ada, dapat. Okey, kita terus ke soalan D. Okey, soalan D. Okey, soalan D pula kita tengok dulu maklumat. Okey, benda yang sama, kadar perubahan X, maksudnya dx dt. Okey, dia dah bagi 2. Okey, lepas tu apa lagi maklumatnya? Kadar perubahan Y, dy dt. Sorry, bising ada construction kat belakang. Kita tak tahu. Jadi daripada sini kita boleh keluarkan formula dy dt sama dengan tapak darab tapak, dy dekat sini, dt dekat sini. Okey, lepas tu siapa kita nak tulis dekat atas ni? Kita tengok atas. Okey, sini dx, dx dan dx. Okey, jadi apa maklumat yang kita kena ada? dy dx. Okey, jadi kita dapat dy dx. Okey, kalau tak ada nombor kat depan ni maksudnya 1, 5 darab 1, 5. 4x tolak 3 kurang 1, kita
bezakan dalam bracket dapat 4 dan kita akan dapat 24x tolak 3 kuasa 4. Okey, begitu. Jadi, jadi kita gantikanlah disebabkan kita dah tahu x kita 1/2, kita gantikan di mana 4, 1/2, negatif 3. Okey, terus dapat 20. Okey, seperti biasa 20 kita bawa masuk dalam formula. Okey, di mana cikgu dapatlah dy dx adalah 20, darab dx dt adalah 2, jadi kita akan dapat 40. Okey, senang kan? Bolehlah Okey kot. cikgu, boleh Senang boleh. kan? Yang ni Okey. boleh. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang yang soalan ni cikgu saja pilih yang bentuk bahagi. Okey, supaya hati-hati yang bila bahagi tu. Jadi, okey, tengok kat sini pula. Okey, maklumat dia. Maklumat di sini, okey, dikata kadar perubahan y. Okey, tadi dia bagi x, kadar perubahan y. Oh, maksudnya dy dt adalah 6. Lepas tu cari kadar perubahan x. Jadi dx dt kita tak tahu. Okey, apa yang kita tak tahu tu kita buat. Dx dt sama dengan kita buat tapak dx dekat sini, dt dekat sini. Jadi siapakah yang memenuhi ruang? Kita tengok apa yang dibagi kat sini. dy. Jadi dy dy. Okey, so sekarang kalau kamu tengok di sini, okey, kita ada dx dy. Okey, tapi jangan risau. Kita cari je dulu dy dx. Okey, kita cari je dulu dy dx. Okey. Okey, disebabkan dia bentuk bahagi, kita menggunakan petua bahagi. U, V. Okey, U adalah 2x square. V adalah x tolak U. Okey, du dx kita akan dapat 4x. Ini pula dv dx kita akan dapat 1. Jangan lupa dekat sini kita darab silangkan dia. Okey, kamu rujuk balik formula. Okey, formula kita akan dapat dy dx v dahulu. Okey, x tolak 1, 4x. Lepas tu tolak 2x square, 1. Okey, lepas tu kita masukkan x tolak 1 kuasa 2. Ringkaskan dengan berhati-hati. Kat sini cikgu akan dapat 4x square tolak 4x tolak 2x square. Okey, lepas tu kat sini adalah x tolak 1 kuasa 2. Okey, dekat sini boleh ringkaskan lagi. Iaitu 2x kuasa 2 tolak 4x. X tolak 1 kuasa 2. Okey. Cikgu gantikan maklumat dia di mana X dia dah bagi 3. 3 kuasa 2 tolak 4 sini 3. Jadi last kali cikgu akan dapat 3/2. Okey, dekat sini hati-hati. Sebenarnya 3/2 ni adalah dy dx adalah 3/2. Masalahnya di sini dx dy. Hanya flipkan sahaja, terbalikkan. Bila terbalikkan kamu akan dapat 2/3. Jadi 2/3 darab 6. Dapat 4. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Okey, kita tengok dekat D pula. Okey, D. Okey, D adalah bentuk hasil darab. Okey, maklumat yang sama. Maklumat yang sama. Kita keluarkan dulu. Dia dah bagi dy dt adalah 6. Dx dt dia dx dt dia suruh cari. Jadi dx dt kita buat tapak. Saja ulang supaya ingat. dt. Okey, siapa duduk dekat atas? Siapa duduk kat atas tengok dia dah bagi. Jadi dy dy. Jadi kita cari dulu menggunakan petua darab. Sini U, sini V. Ini hati-hati sebab dia ada square root. Okey, cikgu keluarkan dulu. U adalah x tolak 6. V adalah, cikgu suka tukarkan square root tu kepada 1/2, lebih mudah. Okey, du dx cikgu dapat 1. Jadi dv dx 1/2 darab ke depan jadi macam ni. X tolak 1, 1/2 tolak 1 negatif 1/2. Beza dalam bracket dapat 1. Cikgu dapatlah. Cikgu terus positifkan dia.
Macam ni. X tolak 1. Okey, gitu. Okey, lepas tu baru masukkan dalam formula dy dx sama dengan, okey kat sini darab biasa kita darabkan u dulu. Okey. X tolak 6. Okey, X tolak 6 darab dengan 1, 2, X tolak 1. Lepas tu tambah. Okey, tambah apa lagi dak kat sini? Okey, tambah kat sini cikgu tukarkan balik bentuk dia iaitu square root X tolak 1 darab dengan 1. Gitu. Jadi bila kamu darabkan kamu akan dapat X tolak 6, 2 X tolak 1, sini akan dapat square root X tolak 1. Dekat sini terus dia ganti. Dia dah bagi X kita 2. Okey, dia dah bagi X kita 2 kat sini. Jadi kita gantikan terus. Okey, kita gantikan terus dah 2 tolak 6. Gantikan semua. 2 tolak 1 tambah 2 tolak 1. Kamu akan dapat negatif 1. Okey, harap-harap kamu berjaya kat situ. Jadi, okey, negatif 1 ni, okey, sekejap. Negatif 1 tu adalah dy dx. Okey, dy dx sama dengan negatif 1. Negatif 1 ni sebenarnya negatif 1 per 1. Jadi kalau nak cari dx dy, bila terbalikkan tetap sama juga, negatif 1 per 1. Maksudnya tetap negatif 1. Jadi negatif 1 darabkan dengan berapa tadi? 6, kita akan dapat negatif 6. Okey, dekat sini ada masalah tak bila nak bezakan? Sebab dia ada square root tu. Tak ada. Okey. Okey, baguslah Dia korang ni. dapat. Bagus, okey. Jadi kita dah masuk, okey, untuk yang kebat sikit. Okey, soalan latih diri 2.13, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kita tengok. Dia kata luas sebuah segi empat sama. Okey, segi empat sama dengan sisi dia X bertambah dengan kadar 8. Okey, perkataan bertambah ni penting, 8. Kadar perubahan panjang sisinya ialah apabila luasnya ialah 4 cm. Okey, daripada ayat kita kena pandai keluarkan dalam bentuk matematik. Okey, jadi kita tengok dulu ayat yang pertama. Sebelum tu cikgu nak lukis dululah. Oh, dia kata sisi 4. Sisi 4 sama bermaksud sini pun X, sini pun X. Okey, cikgu biarkan macam tu dulu. Okey, lepas tu maklumat dia. Okey, 8 ni. 8 ni adalah luas. Luas yang bertambah dengan kadar. Okey, 8 tu merujuk kepada luas. Luas selalunya cikgu suka guna A, area. Jadi, dA dt sama dengan 8. Okey, lepas tu cari kadar perubahan panjang sisinya apabila luas 4 cm. Okey, panjang sisi bukan X ke? Jadi, dx dt yang kita nak cari. Okey, jadi daripada sini kita dah boleh buka kita punya formula. Wujudkan rumus di mana sini dx, sini dt. Jadi siapa yang berada di atas, kita tengok apa maklumat yang dia bagi, 8. Jadi dA adalah bawah ini pun dA. Okey, apa maklumat yang seterusnya? 4 cm. Okey, 4 cm adalah luas. Okey, bila luasnya. Okey, bila area sama dengan 4. Jadikah apakah formula area untuk sisi 4? Oh, panjang darab sisi X darab X. Kita dapat 4. Jadi kita akan dapat X square sama dengan 4. Jadi bila kita square root, kita akan dapat plus minus 2. Jadi kita terpaksa pilih X sama dengan positif 2 sebab sisi tak ada negatif. Macam tu. Okey, maklumat ini kita boleh gunalah X sama dengan 2 sekejap lagi. Tetapi di sini dia nak dx dA. Okey, jadi bila dia nak dx dA, kita cari dulu macam ni. Oh, A sama dengan X square. Sama macam ni tadi. Ni. Okey, jadi bukan ke dA dx, dA dx, bezakan A terhadap X, kita akan dapat 2X. Macam tu. Tetapi apakah nilai X? Oh, nilai X kita dah dapat kat sini tadi. Jadi kita gantikan. 2, kita akan dapat 4. Okey, bila dah dapat 4, 4 ni dA dx.
kita nak dx dA. Jadi seperti biasa 4 tu adalah terbalikkan dapat 1/4. Gantikan kat sini 1/4 darab 8, kita akan dapat 2. Okey, ada soalan? Tak ada. Yang ni dapat. Ya cikgu. Dapat. Okey, kita tengok pula soalan nombor 3. Baguslah korang semua dapat. I love you lah macam tu. Okey. 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 Macam ni. Ni hati-hati tau. Seketul ais berbentuk kubus. Okey, kubus. Ingat bentuk kubus macam mana? Sisi dia X dan mencair pada kadar. Mencair. Ni penting ni, cair pada kadar 10.5 per minit. Cari kadar perubahan X ketika X dengan 10. Okey, jadi kita kena ingat kubus tu macam mana? Oh, kubus tu bentuk dia sama je, segi empat sama macam ni bentuk kubus. Kubus. Sekejap, ya, zap, Okey, bila kubus, dia punya sisi semua sama. Lebar dia X, panjang dia X, tinggi pun X. Itu maksudnya kubus. Ingat, volume ataupun isi padu untuk kubus adalah panjang dia, darab lebarnya, darab tingginya. Okey, jadi kita akan dapat X kuasa 3. Okey, gitu. Okey, seterusnya, okey, dia mencair. Okey, bila mencair, ni hati-hati ya, bila mencair, isi padu tu berkurang. Okey, berkurang. Bila kurang, kita menggunakan tanda negatif. Ini betul-betul Okey, jadi maklumat yang kita boleh keluarkan adalah okey, dia kata okey, isi padu tu berkurang. Okey, isi padu tu berkurang. Mencair ni isi padu isi padu saya guna volume. Okey, saya guna volume. Maksudnya maklumat yang dia bagi dV dt adalah negatif 10.5 sebab dia berkurang. Okey, lepas tu cari kadar perubahan X. Okey, maksudnya kadar perubahan X kita akan dapat dx. Kadar perubahan X kita akan dapat sebenarnya dx dt. Okey, dx dt ke kadar perubahan X. Okey, dx dt. Okey, ini kita nak cari. Jadi di sini kita berjaya wujudkan formula dx dt sama dengan dx ini, dt sini, seperti biasa maklumat kat sini dv dt, dv dv. Jadi kita kena cari dv dx. Kita dah dapat formula volume dekat sini. V sama dengan X kuasa 3. Bermaksud dV dx ialah 3X kuasa 2. Jadi jangan lupa disebabkan X dah bagi 10, kita gantikan 3 10 kuasa 2, kita akan dapat 300. Masalahnya di sini dx dv. Jadi kita terbalikkan dv dx 1/300. Jadi kita berjaya masukkan di dalam formula. Masukkan dalam formula, kita akan dapat 1/300 darabkan dengan negatif 10.5, kita dapat negatif 7/200 ataupun kamu boleh tulis dalam perpuluhan negatif 0.035. Okey, ada masalah? Tak ada cikgu, faham. Ada. Dapat. Okey, bagus. Ya Allah, siapa yang asyik dapat tu? Ya Allah, hai. Bagusnya korang. Okey. Dan jawab untuk soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir, soalan 4. Okey. Dalam exam, kadang-kadang risau tak selalunya dia akan bagi formula silinder. Okey, kalau kamu hafal lagi bagus. Okey, kita tengok maklumat darjah di sebelah menunjukkan sebatang lilin berbentuk silinder tegak dengan jari 3, tinggi lilin H, isi padu punya adalah V, lilin itu terbakar dengan keadaan tingginya menyusut. Menyusut tu bermaksud berkurang juga. Okey, menyusut. Jadi daripada sini dia kata ungkapkan V dalam sebutan H. Okey, ungkapkan V dalam sebutan H. Jadi kita punya kita buat A.
volume ataupun formula untuk silinder adalah V sama dengan pi r square H. Okey, selepas itu apa lagi maklumat ni? Dia dah bagi R3. Ini adalah R. Okey, jadi saya gantikan V sama dengan pi 3 kuasa 2 H. Saya akan dapat 9 pi H V. Saya berjaya lah ungkapkan V dalam sebutan H. Gitu. Okey. So, seterusnya untuk soalan B. Cari kadar perubahan isi padu lilin itu. Okey. Cari kadar isi padu lilin itu apabila tingginya 8. Okey, gitu ya. Okey, kesimpulannya apa formula yang kita nak keluarkan, apa maklumat yang dia bagi. Okey, dia katalah tingginya DH dt. Okey, dah bagi kat sini. Tinggi dia menyusut. Menyusut maksudnya negatif 0.6. Okey, macam tu. Sekarang dia nak kata kadar perubahan isi padu. dV dt kita nak cari. Okey, macam ini. Jadi kesimpulannya formula kita adalah dV dt sama dengan tapak dV sini, dt sini, bermaksud siapa di sini adalah yang dia bagi sini dH dan dH. Okey. Jadi kesimpulannya apa yang perlu kita buat ialah kita nak cari dV dH. Okey, V kita dah ada 9 pi H dV dH disebabkan ni kuasa 1 9 pi sahaja kita dapat. Okey, 9 pi. Jadi kita terus masukkan di sini. 9 pi darab dH dt negatif 0.6. Kita dapatlah negatif 5.4 pi. Okey, ada soalan? Siapa semua dapat? Ni tak dapat. Okey, ni tak dapat. Okey, jadi ada idea. Okey, ada idea kat sini ya? Okey. Okey, jadi lepas ini sekejap lagi dekat dalam grup saya akan masukkan link subtopik yang terakhir. Cepat kamu habis, bagus. Okey, jadi kita berhenti di sini ya. Okey, semoga dapat membantu. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Ada apa-apa? Cikgu. Ya. Yang pi tu kita biar je kan? Maksudnya tak payah masukkan dia punya nilai. Tak payah. Kalau kamu nak masukkan pun boleh. Tak ada masalah. Oh, Tapi tapi tiba-tiba kalau soalan dia kata biar dalam sebutan pi jangan tukar. Okey. Okey. Cikgu. Okey, ada lagi? Ya, saya. Cikgu, macam mana nak tahu lepas punca kuasa tu kan kena ada plus minus? Okey, ingat untuk matematik tambahan, untuk matematik tambahan, biasakan apabila kita punca kuasa sesuatu nombor mesti ada plus minus. Ingat tu je. Menjawab ke soalan? Menjawab. Menjawab. Okey, ada lagi yang masih sama-sama. Okey ya? Tak ada Okey. Tak ada. Okey, jadi kita stop kat sini. Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa kat grup balik. Bye. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.